Saya harap orang ramai hanya dari segi rujukan kepada saya hanyalah media daripada statement daripada media yang saya buat setiap hari ini. Itu saja statement yang saya keluarkan, dan tidak ada statement yang saya akan keluarkan kepada media-media lain. Ianya boleh dianggap sebagai berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farham bin Yusuf, dan kali ini saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan menceritakan satu tajuk yang sering dilakukan oleh masyarakat Malaysia pada zaman kini, iaitu penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini sering dilakukan oleh masyarakat zaman kini melalui dua cara utama. Satu, melalui percakapan ataupun perbualan, dan yang kedua melalui media sosial. Antara ciri-ciri penyebaran berita palsu yang sering dilakukan oleh masyarakat Malaysia pada zaman kini ialah maklumat yang tidak logik, maklumat yang kerap diulang tayang, jalan cerita yang menarik, rujukan yang tidak tepat, sumber yang disama-sama ataupun tiada sumber yang jelas. Okey, kenapakah masyarakat Malaysia zaman kini sering melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran palsu ini? Sesetengahnya akan menyebarkan berita palsu ini secara suka-suka, dan juga ada segelintir golongan masyarakat menyebarkan berita palsu untuk menjana wang kepada diri mereka. Kesan-kesan daripada kegiatan-kegiatan ini akan menimbulkan keresahan kepada masyarakat Malaysia. Ada juga yang akan menimbulkan kemarahan kepada segelintir masyarakat, dan akhir sekali akan menyebabkan perpaduan di Malaysia pada zaman kini akan tergugat. Antara implikasi buruk terhadap penyebaran berita palsu dalam media sosial ialah ianya boleh menggugat keselamatan negara. Hal ini kerana apabila berlaku penyebaran berita palsu tanpa terkawal, ianya akan menjadi keadaan bertambah semakin rumit. Sebagai contohnya seperti isu sekarang di mana isu penyebaran COVID-19, segala maklumat yang terdapat dalam media sosial akan diambil tahu dan tanpa diselidik, ianya akan disebar luas kepada orang lain. Jika maklumat yang disebarkan tidak tepat dan palsu, ianya akan mengundang salah faham tentang perkara yang sebenar, malah ianya akan menjadikan keadaan bertambah semakin buruk. Justru itu, langkah kawalan haruslah diperketatkan supaya penyebaran berita yang tidak sahih dapat dibendung. Penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia ternyata memberi kesan besar kepada pelbagai aspek kehidupan. Antaranya adalah ketakutan psikologi. Mengikut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kebimbangan dan ketakutan masyarakat mengenai risiko COVID-19 adalah normal. Namun, apa yang tidak patut berlaku ialah wujudnya ketakutan psikologi yang ekstrim dan tidak seimbang. Pelbagai maklumat palsu pula menambahkan lagi kebimbangan. Ditambah pula ketakutan melalui pemikiran tidak rasional bahawa orang di sekeliling semuanya pembawa virus COVID-19. Ini ada kalanya amat menakutkan. Di tengah-tengah penularan wabak ditambah dengan permainan psikologi yang dibina atas dasar pemikiran yang tidak logik, ia ternyata membawa kepada tindakan yang merosakkan. Contohnya, apabila berlakunya pembelian panik. Satu lagi bentuk ketakutan psikologi ialah bersifat prejudis dan suka menyalahkan orang lain. Memandangkan COVID-19 bermula dari Wuhan, sentimen anti-Asia meningkat dengan drastik. Apabila individu bertingkah laku dalam emosi yang keliru dan celaru, mereka boleh membuat pilihan yang tidak rasional. Ketakutan psikologi ini boleh diatasi dengan membentuk satu kaedah yang dapat mengawal minda untuk mengawal ketakutan yang boleh menyumbang kepada panik. Apa yang lebih penting, jangan benarkan ketakutan mempengaruhi pembuatan keputusan dan proses pemikiran yang rasional. Jika ini berlaku, harga yang perlu dibayar adalah sangat mahal, yang mana ketakutan psikologi ini lebih berbahaya daripada serangan wabak COVID-19 itu sendiri. Penyebaran berita palsu meruntuhkan perpaduan rakyat. Penyebaran berita palsu memberi impak negatif kepada masyarakat dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama, serta boleh mencecaskan keselamatan negara dan keharmonian rakyat.
Seperti peribahasa, kerana sedetik nila habis rosak susu sebelanga. Kerana seorang insan yang tidak bertanggungjawab habis musnah perpaduan rakyat. Selain itu, penduduk di Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum, maka amat mudah untuk mereka berselisih faham antara satu sama lain. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus menjaga keharmonian negara kita dan bukan menghancurkannya. Jadi ingatlah, berdiri kita teguh, bercerai kita roboh. Penyebaran berita palsu menimbulkan kesan negatif terhadap masyarakat. Okey, seperti mana yang kita tahu, pada waktu ini dan ketika ini negara kita sedang dilanda wabak COVID-19, iaitu wabak yang sangat berbahaya kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Dengan adanya COVID-19 ini, wabak COVID-19, kita sering didedahkan dengan berita-berita palsu yang tersebar di media sosial. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bijak dan bertanggungjawab, kita seharusnya tidak mempercayai berita-berita tersebut. Kesan yang akan dihadapi oleh masyarakat ialah akan menimbulkan ketakutan psikologi. Masyarakat juga akan diselubungi kebimbangan dan ketidakselesaan semasa berada di rumah ataupun luar rumah. Selain itu, emosi masyarakat juga tidak stabil disebabkan berita palsu, iaitu emosi masyarakat sering merasa sedih ataupun marah. Okey, kesimpulan saya ialah kita tidak mudah percaya kepada berita-berita palsu tersebut. Sekian. Saya akan menjelaskan salah satu kesan penyebaran berita atau maklumat palsu. Pertama sekali, memulakan atau menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan jenayah. Kesan terhadap individu yang terlibat dalam jenayah ini akan dikenakan hukuman denda. Suspek akan disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Individu yang terlibat dalam jenayah ini sememangnya akan menjejaskan ketenteraman masyarakat awam. Justru itu, individu yang terlibat akan dikenakan hukuman denda sebanyak RM50,000 Malaysia atau penjara atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab seperti SKMM dan PDRM akan memantau dan menyiasat kes ini dan akan pergi ke rumah individu yang terlibat. Seterusnya, tindakan yang tegas akan diambil. Rumusannya pada tajuk kami iaitu penyebaran maklumat palsu. Di akhir ini, ramai pemimpin yang menyatakan keluh kesal berkaitan media sosial. Kecenderungannya banyak pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu melalui Facebook, WhatsApp dan Twitter. Tindakan negatif ini sebenarnya boleh memberi kesan buruk terhadap sosial, ekonomi dan juga keselamatan negara. Ternyata media sosial kini dilihat menjadi platform pihak tertentu untuk menyebarkan fitnah yang ditularkan. Persoalannya, adakah pihak yang disengaja atau tidak sengaja ini mengetahui bahawa tindakan menular dan menyebarkan maklumat palsu ini boleh menjejaskan kestabilan negara. Walau apapun yang dikatakan berkaitan keburukan media ini, ia ada satu kebaikan, iaitu media sosial juga pencetus kepada isu yang dibuat liputan media massa. Apa yang menyebabkan maklumat palsu dan yang berunsur fitnah ini itu diterima bulat-bulat oleh pihak masyarakat tanpa merujuk kepada sumber sahih dan kemudiannya menjadi viral sehingga boleh menjejaskan keselamatan negara. Kebetulan pula banyak isu dari dalam negara ini oleh pihak tertentu memberikan maklumat yang kelihatan seolah sahih. Ia seperti saya, hakikatnya adalah tidak benar. SKM telah mengenal pasti lebih 1000 berita palsu yang menular di dalam negara ini. Sebenarnya tanggungjawab dari masalah media sosial ini bukan tak di bahu pihak berkuasa sahaja, khususnya SKMM, PDRM dan sebagainya. Namun, setiap individu perlu mengetahui asal-usul maklumat tersebut. Setiap individu juga perlu menyediakan diri agar lebih cermat, prihatin dan mempunyai pertimbangan sendiri agar memastikan maklumat yang diterima benar-benar sahih. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlulah berfikir dahulu sebelum menularkannya dan jadilah masyarakat yang cerdik di media sosial. Terima kasih.